Berada di dasar laut, apakah cerita di sebalik tukun tiruan? Nantikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selawat dan salam buat junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar buat seluruh penonton setia Lensa 106? Saya sentiasa mendoakan kebaikan anda semua. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 105 yang bermaksud, bekerjalah, maka Allah dan Rasul serta orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu itu. Maka kembalikan pekerjaanmu itu kepada Allah yang mengetahui sesuatu yang gaib dan juga yang nyata. Lalu diberitakan kepada kamu tentang apa yang telah kamu kerjakan. Bertujuan membantu meningkatkan ekonomi nelayan, seterusnya mengembangkan populasi sumber perikanan, tukun tiruan dilabuhkan di perairan seluruh negara. Untuk episod kali ini, kru Lensa 106 ke sebuah perkampungan di Sarawak untuk merungkai kisah jasanya tukun yang di bawah kendalian Jabatan Perikanan Laut Sarawak. Mari kita saksikan paparan seterusnya. Sarawak, negeri bumi kenyalang, negeri terbesar di Malaysia, menyimpan 1001 khazanah turun-temurun untuk dinikmati dari generasi ke generasi. Ia terkenal dengan keramahan penduduk pelbagai etnik seperti Bidayuh, Melanau, Penan, Kelabit, Iban, Melayu, Cina, menjadikan ia satu daripada punca tarikan pelancong ke sini. Sarawak juga menjadi habitat buat ribuan spesies flora dan fauna. Hidupan laut yang tinggal jauh beratus-ratus hingga beribu meter di dasar laut sangat menakjubkan dengan pelbagai jenis hidupan di dalamnya. Kewujudan sistem hidupan dasar laut ini menunjukkan betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tiada bandingan dan tidak mampu terfikir oleh akal manusia. Dalam melindungi dan memelihara habitat marin dan sumber perikanan, Jabatan Perikanan Laut Sarawak mengambil langkah dengan melabuhkan tukun tiruan di beberapa kawasan terpilih. Tukun tiruan adalah struktur binaan manusia yang diletakkan di dasar laut untuk menambahkan kepadatan sumber marin. Antara jenis tukun yang dilabuhkan di perairan negeri Sarawak adalah tukun berbola reef ball, tukun rekreasi, tukun penghalang pukat tunda dan tukun dasar lembut. Jabatan Perikanan Laut Sarawak telah melabuhkan tukun tiruan di perairan Sarawak sebanyak 4 kali. Pada 2017, dengan kerjasama daripada pihak Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, tukun propagasi karang atau PROKA dilabuhkan, dikenali tukun inovasi, tukun kulit kerang. Daud Awang, 48 tahun, penyelidik kanan di Institut Penyelidikan Perikanan, berpejabat di Bintawa, Kuching, antara individu yang bertanggungjawab memainkan peranan penting dalam program tukun di perairan Sarawak. Daud mengharapkan projek yang dijalankan mampu mewujudkan kawasan agroturism buat masyarakat setempat dan tatapan generasi masa akan datang. Hasrat Jabatan Perikanan Laut Sarawak ni adalah untuk melihat tukun ni pada satu ketika nanti selepas 10 bulan akan terdapat habitat batu karang yang lagi besar. Jadi benda ni akan menjadi satu tarikan dan dijadikan sebagai satu produk pelancongan bagi rakyat setempat. Dalam mewujudkan kesedaran kepada orang awam
betapa pentingnya memelihara hidupan laut. Pusat Penerangan Hidupan Marin, Pejabat Perikanan Laut Daerah Sematan menyediakan pelbagai info berkaitan hidupan batu karang. Terumbu karang diancam kemusnahan akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab. Karang yang dikultur di dalam makmal dapat membantu memulihkan semula karang-karang yang telah dimusnahkan. Melalui proses penanaman semula karang di dalam nursery, ia dapat membantu mempercepatkan proses pembiakan karang. Yang pejabat tu lebih bersifat kepada kempen kesedaran. Kita nak bagi kesedaran dan pengetahuan kepada budak-budak sekolah, kepada orang-orang awam yang supaya mengatakan bahawa batu karang yang ada di Pusat Penerangan Hidupan Marin banyak terdapat di perairan Sarawak. Jadi ramai yang tak tahu bahawa Sarawak ni kaya dengan sumber-sumber marine, dan benda ni kita kena share lah, kita kena kongsikan dengan orang ramai bahawa sumber ni ada, dan biarlah rakyat boleh menikmati daripada segi kecantikan dan nilai estetik yang ada pada karang-karang ni. Daud kini menjalani program Doktor Falsafah di Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, di bawah penyeliaan Profesor Madya, Dr. Saiful Bahari, Muhammad Yusof. Dia menjalankan tesis reka bentuk dan keberkesanan tukun tiruan propagasi karang atau tukun proka di perairan negeri Sarawak. Idea ni sebenarnya bermula daripada saya sendirilah. Sebab saya tengok kawasan ni dia agak penghujung, dia banyak ada berombak, sikit berangin semua. Jadi saya tengok kawasan ni memang dah cantik dengan dia punya nilai-nilai koral yang kita boleh tengok dekat Pusat Penerangan Hidupan Marin pagi tadi. Bila idea tu ada, saya buat satu paper dan saya register saya daftar program PhD saya dekat UNIMAS, dan benda ni diterima pakai. Jadi benda ni dah masuk dalam fasa tahun ketiga. So kita unjurkan lagi benda ni untuk dijadikan satu ladang koral yang kita akan buat di pertengahan tahun ini. Menjadi titik permulaan lebuh raya Pen Borneo, Teluk Melano, satu daripada kawasan yang menjadi pilihan dilabuhkan tukun tiruan. Bermula tahun 1984 hingga tahun 2016, sebanyak 4,400 unit tukun berbola, 349 unit tukun konkrit dan 155 unit tukun vesel dilabuhkan di perairan negeri Sarawak. Di sini, sebanyak 30 unit tukun propagasi karang dilabuhkan, berpotensi untuk dijadikan aktiviti perikanan rekreasi serta tarikan pelancong. Tukun propagasi karang ini adalah untuk membuat satu habitat baru kepada ikan-ikan yang ada di Teluk Melano ni. Jadi disebabkan permintaan nelayan untuk mendapatkan lebih banyak tukun, jadi hasrat Jabatan Perikanan ini untuk meningkatkan pendapatan nelayan ni, kita buat tukun lah. Yang mendapati bahawa nelayan-nelayan di sini mereka bersetuju bahawa dengan adanya tukun-tukun ini dapat meningkatkan pendapatan mereka. Penanaman tukun tiruan di lokasi strategik di perairan Sarawak penting dalam mengekang pencerobohan haram nelayan asing di perairan Sarawak. Pencerobohan nelayan pukat tunda di kawasan pesisir pantai telah banyak merosakkan ekosistem habitat ikan di kawasan berkenaan dan menjejaskan hasil pendapatan bagi nelayan-nelayan pesisir. Dengan adanya projek pemanggunan dan pengurusan tukun tiruan
pencerobohan aktiviti pukat tunda dapat dikurangkan. Saya nak cerita fungsi utama tukun ni adalah tempat untuk menarik ikan. Sama ada tempat dia berlindung, mencari makan dan untuk beranak. Macam nursery, kawasan nursery. Tukun di Sarawak ni kita tak letak laut dadam. Kita letak di kawasan kita hampir dengan pantai. Satu untuk mengelak encroachment daripada pukat tunda. Dia actually pukat tunda tak boleh masuk ni kawasan nelayan pantai. Tapi kadang-kadang dia mencuri masuk. Dengan ada tukun ini, kalau dia tunda, memang pukat dia akan sangkut. Bukan sahaja memberi manfaat kepada nelayan, tukun juga memberi kesan positif kepada masyarakat setempat dalam menjana pendapatan tambahan. Kehadiran pelancong yang juga kaki pancing memberi peluang kepada masyarakat kampung untuk mencipta rezeki buat mereka. Saksikan bingkisan yang disediakan. Sebelum ini, Kampung Teluk Melano hanya dapat dikunjungi menggunakan bot merentasi Laut Cina Selatan dari Pekan Sematan yang mengambil masa lebih setengah jam ke jeti kawasan perkampungan. Laluan darat yang menghubungkan kampung ini dihalangi hutan dan direntangi sungai, membuatkan penduduk di sini menjalani kehidupan serba kekurangan untuk berhubung dengan luar. Muhammad Jali Sahari, antara penduduk asal yang telah lama menetap di sini, mencari rezeki sebagai nelayan. Dia tidak terkecuali merasai peluang menjana pendapatan lebih setelah lahirnya program tukun di Teluk Melano ini. Program tukun ni yang dah dibuat memang alhamdulillah lah, boleh katakan dapat meningkatkan pendapatan dan hasil pendapatan. Banyak terima kasih kepada Jabatan Perikanan kerana membuat tukun tu dan agensi-agensi kerajaan lah yang sama-sama membina itu. Di sini, penduduk juga dapat menjana pendapatan melalui penyediaan perkhidmatan inap desa kepada pengunjung luar. Kehadiran pelancong yang semakin bertambah mendorong Suhana Mat untuk membuka gerai makan dan inap desa dalam menjana pendapatan buat diri. Dia bersyukur kerana kini hampir setiap minggu rumah inap desanya dikunjungi pengunjung dari dalam dan luar negara. Suhana turut menawarkan pakej bermalam serta hidangan makanan laut segar dengan harga di antara RM150 hingga RM200 untuk 2 hari 1 malam. Alhamdulillah lah, semenjak ada projek-projek dari sidak pikan untuk memang kami yang datang. Orang luar-luar memang kami lah. Tapi memang nak tengok benar-benar kami Sabtu Minggu. Pergi je lah. Alhamdulillah lah, boleh lah. Ada peningkatan lah. Nak katakan si meningkat, si mustahil sebab orang memang ada datang bah. Memang meningkat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatir ayat ke-12 yang bermaksud, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu supaya kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan daripada lautan perhiasan yang kami pakai. Kamu dapat melihat bahtera berlayar padanya dan kamu dapat mencipta keuntungan dari kurniaannya supaya kamu bersyukur. Begitulah Allah yang menciptakan lautan supaya hamba-Nya dapat mencari rezeki. Saksikan paparan seterusnya. Sektor perikanan antara peranan penting di dalam pembangunan sosial dan ekonomi Malaysia. Sebahagian besar penduduk di Semantan menjadikan kerjaya nelayan untuk kelangsungan hidup. Saban bulan, pihak Jabatan Perikanan Laut Sarawak
bertemu nelayan untuk mengetahui maklum balas mereka. Bagaikan aur dan tebing, Hazmi Jol dan rakan-rakan sudah sebati dengan hidup melayan ombak dan gelombang laut. Jika sebelum ini pendapatan mereka ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kini dengan wujudnya projek Tukun Tiruan, corak kehidupan mereka berubah menjadi lebih baik. Rakannya Samsudin Ujang, 62 tahun, turut bersyukur dengan perubahan yang ada pada hasil tangkapannya kini. Semasa Tukun diadakan oleh kerajaan, oleh pada Jabat Perikanan, dari memang ada perbezaan, perubahan. Kalau kita pergi mancing, dapat jugalah 100, 200. Kalau musim ikan tu makan, dia khas untuk kita mancing. Tempat tu bukan kita satu orang aja, ramai orang. Macam tu lah dah. Tapi pendapatan lebih sikitlah. Berpengalaman lebih 20 tahun sebagai nelayan, bapa kepada 6 cahaya mata ini merasakan kehadiran Tukun membantu mereka daripada pencerobohan Pukat Tunda. Kehadiran bot Pukat Tunda memusnahkan habitat marin termasuk batu karang, juga memusnahkan habitat yang mengancam sumber perikanan, dan ia menjejaskan pendapatan nelayan tradisi. Pendapatan nelayan kecil seperti kami, nelayan yang di pesisiran pantai ini bertambah baik dengan adanya Tukun Tiruan yang dibina oleh kerajaan melalui Jabatan Perikanan. Pendapatan bertambah baiklah, ikan bertambah banyak. Lagipun pencerobohan pukat-pukat tunda memang tidak ada lagi di tepi pantai. Pukat-pukat tunda hanya menangkap di kawasan dia sendiri, di zon dia sendiri yang jauh ke tengah. Tidak hanya bergantung kepada hasil di laut, Hazmi juga membekalkan ais untuk kegunaan nelayan. Sebekas ais dijual dengan harga RM2. Bekal dari kucing itu tidak berapa tahan bagi untuk nelayan ke laut. Jadi saya berfikir sendiri, saya coba membuat air batu lah, dengan sendiri, dan mula-mula saya coba dengan satu peti untuk memproses. Lama-lama sekarang ni saya ada 3 peti untuk memproses. Mendapat sokongan penuh daripada orang sekeliling, termasuk majikannya, membuatkan Daud tidak pernah putus asa dalam menjalankan kajian terhadap hidupan laut. Daud yakin suatu hari nanti Tukun Tiruan ini mampu menghapuskan aktiviti terlarang di lautan. Seterusnya, hidupan laut akan lebih terjamin dan terpelihara. Saya minat terhadap industri marine ornamental ni sebab kita Malaysia ni, kita terletak di negara khatulistiwa dan terumbu karang ni paling banyak tertumpu pada 6 negara sahaja di dunia ni, iaitu Malaysia, Philippines, Indonesia, Papua New Guinea dengan Timor Leste. Jadi 5 negara yang saya sebut ni adalah 5 negara yang kaya dengan terumbu karang. Jadi daripada sinilah titik mula dia, saya rasa saya nak menceburi dalam bidang ni dan menjadi pakar dalam terumbu karang ni. Jadi rugilah kita ada sumber ni tapi kita tak menceburi sehingga menjadi pakar dalam bidang ni. Ramai yang masih kurang sedar akan kepentingan karang dan keunikannya yang terdapat padanya. Bagi Daud, amatlah penting untuk mengetengahkan keistimewaan karang-karang ini agar masyarakat dapat menikmati keindahan yang dikurniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, bila koral tersebut dikenakan blue light, dikenakan makanan dengan air yang optimum, dengan sejuk, warna dia akan berubah. So benda ni dekat laut macam tu, dia punya warna sebenarnya tak menarik, tapi sebenarnya bila kita ambil dan kita pamerkan dalam keadaan akuarium yang bagus, coral tu dia akan memberi satu warna yang amat menarik. Memang boleh memberi satu tarikan kepada rakyat di Teluk Melanau ni lah. Mewujudkan kawasan perikanan alternatif untuk perairan yang sudah mengalami kerosakan dan kemerosotan sumber antara objektif utama Tukun dilabuhkan. Ia juga untuk menghalang aktiviti pencerobohan pesisir pantai daripada bot pukat tunda. Seterusnya, memberi manfaat untuk kehidupan nelayan dan masyarakat kampung. Tukun Tiruan besar jasanya kepada nelayan dan pemeliharaan marin di Sarawak, negeri Bumi Kenyalang. Sedar akan kepentingan untuk memelihara sumber perikanan marin, membuatkan agensi-agensi tertentu menyediakan alternatif untuk membaik pulih habitat buat hidupan laut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan dalam surah Yusuf yang bermaksud, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan tiadalah bagi mereka yang berputus asa itu kecuali orang-orang yang kufur. Semoga segala niat murni yang diusahakan ini akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan diharapkan agar paparan ini memberi banyak informasi yang berguna untuk kita semua. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.